yang dia bawa. Sesungguhnya ini, okey, la benar-benar, sihir, mubinun yang nyata, yang jelas. Terjemah mubinun yang nyata boleh, yang jelas pun boleh. Dua-dua boleh. Okey, belum bacanya Tuan Haji Kamarudin, belum baca boleh? Ayat pertama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tak kala datang kepada mereka kebenaran daripada sisi kami, mereka berkata, sesungguhnya ini benar-benar sihir yang nyata. Okey, baik. Terima kasih Tuan Haji Kamarudin. Kita kisah Musa alaihi salam. Minggu lepas ayat bermula Nabi Musa bermula dengan ayat 75 minggu lepas. Ayat kita 75 minggu lepas Allah kata kami mengutuskan setelah para nabi, Nabi Musa, Nabi Harun kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya. Walaupun ayat ini beritahu Fir'aun dan pembesar-pembesarnya sahaja, tetapi kaum Fir'aun juga termasuk. Surah Syu'ara. Boleh tak semua buka surah Syu'ara? Okey. Muka surat 367. Muka surat 367. Kalau kita tengok, okey, ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10 dan ayat 11. Muka surat 367, ayat 10 dan ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ. Dan ingatlah ketika terjemah dia, Tuhanmu menyuruh kepada Nabi Musa supaya pergilah engkau kepada kaum yang zalim, iaitu kaum Fir'aun. Okey, kat sini Allah sebut kaum Fir'aun. Ayat tadi, iaitu ayat tadi kita minggu lepas, Fir'aun dan pembesar-pembesar. Adakah Nabi Musa disuruh dakwah Fir'aun dan pembesarnya sahaja? Tak, seluruh kaum Fir'aun. Dan Bani Israel pun termasuk juga dalam seruan Nabi Musa ini. Okey. Allah Ta'ala kata kami hantar Nabi Musa kepada Fir'aun bukan tangan kosong. Bukan cakap kosong. Bukan tangan kosong, bukan cakap kosong. Maksudnya sekadar mengaku, saya Nabi. Tak. Okay. Bukan sekadar mengaku, bukan sekadar cakap, saya Nabi, kami Nabi. Bukan. Okay. Tapi mereka datang, monoli. Tapi mereka Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam datang dengan membawa 9 bukti. 9 tanda yang dia tu Nabi. Apa yang 9 tu? 9 tu ialah dia ditulis kat sini internet unstable. Sekarang dah okey? Sekarang dah okey ke? Betul okey. Sekarang dah okey. Okey, Ustaz. Okay, baik. Kadang-kadang jelas Ustaz. Kita berdengung, Ustaz. Allah Ta'ala kata Nabi Musa alaihi salam okey. Allah Ta'ala kata ya. Tak boleh Ustaz, tak boleh berdengung. Gemar. Suara Ustaz pun pecah-pecah Ustaz. Ya, betul. Ada orang yang tak unmute tu Ustaz. Ada yang belum ada unmute. Okay, baik. Minta sahabat-sahabat lain tolong mute-kan boleh? Minta sahabat-sahabat lain tolong mute-kan? Okay. Ada yang belum mute, tolong mute-kan boleh?
Okey, baik. Minggu lepas punya ayat, iaitu dalam surah Yunus, kita minggu lepas, Allah kata, kami hantar Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun kepada Fir'aun dengan 9 tanda. 9 mukjizat, 9 tanda. Apa 9 tu? Okay. 9 tu 8 terdapat dalam surah Al-A'raf. 8 terdapat dalam surah Al-A'raf. Kita dah bincang sebelum ni tapi tak apa, kita ulang kaji. Allah Ta'ala hantar Nabi Musa kepada Fir'aun bukan tangan kosong. Maksudnya bukan kata, oh saya Nabi. Ada bukti. Ada tanda. Apa tandanya? Okay, tengok surah Al-A'raf. Okay. Muka surat 164. Muka surat 164. Muka surat 164. Okay. Ayat yang ke 107 dan 108. Ayat 107 dan ayat 108. Allah Ta'ala berfirman. Okay, tolong baca boleh? Puan Zakiah. Ayat 107 dan 108. Ustaz, sekejap ya. Okey, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 107. Lalu Musa melemparkan tongkatnya, tiba-tiba tongkat itu menjadi seekor ular yang jelas nyata. Dan dia mengeluarkan tangannya, tiba-tiba tangan itu menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Okey, baik. Terima kasih Puan Zakiah. Jadi dalam ayat ni, 2 mukjizat yang Allah Ta'ala bagi. 2 mukjizat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa alaihi salam. Pertama, tongkat jadi ular. Kedua, tangan keluar cahaya putih. Ini baru 2. Kata 9. Mana lagi? Okey, tengok muka surat 165. Muka surat 165. Ustaz, Ya? sorry. Imam Ilmi, tolong off you punya video tu. Nampak lah bilik you. Oh, video. Okey, baik. Jadi ular lagi satu. Okey. Tadi 2 mukjizat. Tongkat jadi ular, tangan keluar cahaya putih. Sekarang yang ketiga, muka surat 165. Tengok muka surat 165. Okey, tolong baca dia boleh? Datin Dr. Aisyah Ali tolong baca boleh? Datin Dr. Aisyah Ali tolong baca. Muka surat 165 yang bawah sekali. Boleh. 165 ayat bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pengajaran. Okey. Apa makna ayat ni? Kami mendatangkan kepada mereka. Yang ni mute kan? Sekejap Tak dengar Ustaz. Okey, baik. Sekarang dah dengar? Sekarang dengar? Okey. Okey, dengar tapi ada sikit-sikit ni lah. Dulu, negeri Mesir tak pernah kena kemarau. Bila Nabi Musa direjek oleh Fir'aun dan orang-orang Kipti, maka Allah mendatangkan kemarau selama bertahun-tahun. Ini tanda yang ketiga. Dengan ada 9 kan? Okay, muka surat 166. Muka surat 166 dan Cik Yahya kalau baca boleh. 166. Ayat apa Ustaz? Ayat 133. 133. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kami kirimkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Okey, tadi dah 3 kan?
Yang keempat, Allah hantar taufan, banjir besar. Yang kelima, belalang. Yang keenam, kutu. Yang ketujuh, katak. Yang ke-8, darah. Yang ke-8, darah. Okey. Yang ke-9, laut terbelah. Laut terbelah tu ada dalam surah Syu'ara cerita laut terbelah. Surah Taha ada cerita laut terbelah. Laut terbelah jadi 12 lorong. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah sebut 9 mukjizat kerana 9 ini mukjizat yang dilihat oleh Fir'aun dan orang Kipti. Sebenarnya mukjizat Nabi Musa lebih lagi pada 9. Allah kata 9. Tengok muka surat 292. Tengok muka surat 292. Datin Aisyah tak ada baca boleh. Muka surat 292. Allah sebut 9. Tengok perkataan 9. 292. Ayat yang ke-101. 101. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel tatkala Musa datang kepada mereka. Lalu Fir'aun berkata kepadanya, sesungguhnya aku sangka kamu, wahai Musa, seorang yang kena sihir. Okey. Terima kasih tadi. Apa sebut 9 kan? 9 ini maknanya 9 mukjizat yang Fir'aun dan orang Kipti tengok. Lepas 9 ni tak ada dah ke mukjizat Nabi Musa, ada lagi. Antaranya apa dia? Pukul batu, keluar 12 pancaran air. Dah dengar kisah tu kan? Pukul batu, keluar 12 pancaran air. Tengah-tengah lapar, letih, tak ada makanan dekat Senai Desert. Doa pada Allah, Allah turunkan apa? Tuslina. Tuslina pula dah. Man nawasalwa. Tuslina tu gunung. Okey. Duduk kat bandar Basri, tak ada makanan, tak ada minuman, Allah turunkan man nawasalwa. Mujizat tak? Mujizat juga. Tapi mujizat tu Fir'aun and the king tak tengok dah. Yang 9 ni, yang Fir'aun and the king sempat tengok. Yang pukul batu keluar 12 pancaran air. Turun manna wassalwa kat bandar Basri. Nabi Musa alaihissalam mandi, batu bawa lagi pakaian dia. Itu semua mukjizat-mukjizat yang Bani Israel je tengok. Fir'aun and the king dah mati dah masa tu, tak tengok. Baik. Fir'aun ketika mana Nabi Musa alaihissalam datang kepada mereka, bawa kebenaran, makna kebenaran ni ialah bukti, hujah dan dalil yang nyata, maka Fir'aun tak ada alasan nak reject. Maka mereka kata senang, ini adalah sihir yang nyata. Ini adalah sihir yang nyata. Jadi Nabi Musa dulu pernah kena tuduh seorang penyihir. Nabi Muhammad alaihissalam pun sama juga kena tuduh seorang penyihir. Jadi cerita-cerita macam ni, Allah Subhanahu wa taala datangkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Allah nak kata, wahai Muhammad, bukan kau seorang je kena duduk penyihir. Nabi sebelum kau pun lagi banyak mujizat dia bawa. Nabi Muhammad mujizat tak banyak sangat. Mujizat Nabi Muhammad Al-Quran. Mujizat Nabi Muhammad boleh tahu surat perjanjian boikot yang ada dalam Kaabah. Dia makan anak-anak. Itu mujizat Nabi. Mujizat Nabi Muhammad boleh keluar air celah-celah jari Nabi. Betul kan? Kita dah tahu kisah tu. Mujizat Nabi Muhammad wakuk batu beri salam pada Nabi Muhammad. Nabi Musa, Allah kata kat Nabi Muhammad, Nabi Musa lagi banyak mujizat pada kau aku bagi. Kena duduk penyihir juga. Jadi kalau kau sekarang 4-5 biji mujizat aku bagi, orang duduk kau penyihir tu, benda tu normal. Itu maksudnya. Benda tu normal. Tengok surah Al-Haqqah. Boleh tak tengok surah Al-Haqqah? Datuk Findi kalau baca boleh Datuk Findi. Surah Al-Haqqah juzuk yang ke-29. Sorry, surah surah bukan surah Al-Haqqah, maafkan saya. Surah Al-Qalam, buku surah 566. Boleh Ustaz, 566. Ini mereka ayat berapa Ustaz? 51. Ayat 21. Ayat 51 Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh orang-orang kafir itu hampir-hampir
menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, dia Muhammad itu benar-benar orang gila. Okey. Orang tuduh Nabi Muhammad gila kan? Sedih tak Nabi? Sedih. Allah pujuk Nabi, Allah kata Nabi Musa pun nak kena tuduh gila. Kalau baca Daniel Salamiah boleh, page 368. Daniel Salamiah kalau baca page 368. 368. Ayat berapa Ustaz? Baca daripada ayat 23 sampai 27. 23 sampai 27. 3 Fir'aun. Okey. Dah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun bertanya, siapa Tuhan seluruh alam itu? 24. Dia yakni Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, ya itulah Tuhanmu jika kamu mempercayainya. 25. Dia yakni Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakannya? 26. Dia yakni Musa berkata, dia Tuhanmu dan dia juga Tuhan nenek moyangmu terdahulu. 27. Dia yakni Fir'aun berkata, sungguh Rasulmu yang diutus kepada kamu benar-benar orang gila. Okey. Terima kasih Daniel Salamiah. Sama-sama. Dalam surah Al-Qalam tadi orang tuduh dia gila. Allah nak pujuk Nabi, Allah nak kata apa? Bukan kau seorang Nabi Muhammad kena tuduh gila. Nabi Musa sebelum kau pun kena tuduh gila juga. Sebagaimana kau kena tuduh tukang sihir, Nabi Musa kena tuduh tukang sihir. Sebagaimana kau tuduh, mereka tuduh kau gila, Nabi Musa pun dituduh gila juga. Okey, baik. Dalam ayat ini, ayat 76 ni, ayat pertama kita hari ni, Allah kata, kita ulang balik ya, kita sekarang muka surat 217. Kita sekarang muka surat 217, ayat 76. Ayat kita berbunyi, "Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu inna hadza la sihrun mubin." Ketika mana datang kepada mereka kebenaran, iaitu apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, mereka berkata, sesungguhnya ini benar-benar sihir yang nyata. Siapa mereka kat sini? Mereka kat sini adalah Fir'aun dan pengikut-pengikut dia, pembesar-pembesar. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam surah Syu'ara, okey, Allah Ta'ala kata, yang berkata Nabi Musa tukang sihir ni pengikut-pengikutnya. Tolong baca boleh tak? Tolong baca muka surat 368. Tadi lagi kita dah baca 368. Okay, tolong baca lagi page 368 ni. Tuan Imam Hilmi tolong baca boleh? Tuan Imam Hilmi. Boleh tak? Tuan Amir kan tolong baca page 368. Tuan Imam Hilmi. Okay. 368 tadi. Ayat 32, 33, 34. Ayat berapa Ustaz? 2, 33, 34. Dan dia mengeluarkan tangannya daripada dalam bajunya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih, bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Ayat 34, dia iaitu Fir'aun berkata kepada para pembesar di sekelilingnya, sesungguhnya dia iaitu Musa, ini pasti seorang yang pandai ilmu sihir. Okey. Terima kasih Tuan Imam. Siapa yang kata ni? Fir'aun kata seorang. Betul kan? Fir'aun kata pada pengikut-pengikut dia, pembesar-pembesar dia tukang sihir ni. So dalam surah Syu'ara, Fir'aun yang kata, tengok surah Al-A'raf. Betul tak tengok surah Al-A'raf? Okey, dalam surah Al-A'raf, muka surat 164. Surah Al-A'raf, muka surat 164. Tuan Haji Jamal, tolong baca boleh? Tuan Haji Jamal. Haji Jamal, okey. Muka surat 164, ayat yang ke 108, 109. Lebih kurang sama macam ayat yang Tuan Imam Ilmi baca tadi. Beza sikit. Bismillahirrahmanirrahim 107.
Lalu Musa melemparkan tongkatnya. Tiba-tiba tongkat itu menjadi ular besar yang sebenarnya. 108. Dan dia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu menjadi putih, bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. 109. Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar pesihir yang pandai. Okey. Terima kasih Tuan Haji Jamal. Apa beza ini dengan ayat tadi? Ayat surah Syu'ara tadi, Fir'aun yang kata mula-mula, ni tukang sihir ni, tukang sihir. Fir'aun kata mula-mula. Ayat dalam surah Al-A'raf ni yang baru dibaca oleh Tuan Haji Jamal tadi, yang kata tu siapa dia? Pembesar-pembesar Fir'aun. Tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang taksub pada ketua ni. Apa ketua dia cakap, semua betul lah. Walaupun dia sendiri tahu tak betul. Fir'aun, dia panggil Nabi Musa tukang sihir. Dia tahu sendiri yang Nabi Musa tak pernah belajar sihir. Dan pada zaman dia, ilmu sihir tidak dibenarkan diajar pada mana-mana anak Bani Israel. Seorang pun tak boleh belajar. Ilmu sihir masa tu hanya boleh dipelajari, dipraktikkan oleh orang sipri. Mereka faham benda tu. Tapi bila Nabi Musa tunjuk mukjizat, dalam keadaan mereka tahu Nabi Musa tak pernah berguru dengan mana-mana guru sihir, tak pernah belajar mana-mana kelas sihir. Bila Nabi Musa tunjuk mukjizat, patutnya mereka kena terima lah Nabi Musa tu Nabi kan. Jadi tak ada alasan untuk reject, mereka terpaksa create alasan tukang sihir. Fir'aun mula-mula kata tukang sihir, pengikut-pengikut dia takkan nak Nabi kan. Walaupun pengikut dia tahu yang Fir'aun cakap tu tak betul, yang Fir'aun bagi alasan tu tak betul, tapi dah nama pengikut sedia, betul ke, tak betul ke, apa bos aku cakap, apa ketua aku cakap, kita follow je. Takkan dia nak kata, takkan sihir kot bos, takkan cakap macam tu. Mereka yakin tak Nabi Musa bukan tukang sihir? Mereka yakin. Apa tanda mereka yakin? Tanda mereka yakin ialah bila mana Allah datangkan azab pada mereka, mereka suruh Nabi Musa doa. Bila mereka suruh Nabi Musa berdoa, itu tandanya apa? Tandanya mereka setuju Nabi Musa tu Nabi. Kita orang Islam ada masalah, tak pernah jumpa Tok Sami ke, Tok Pekong ke, suruh mereka doa. Boleh doa tak selesaikan masalah saya? Tak, kita takkan buat macam tu. Kalau kita buat macam tu, na'udzubillah min zalik, kena ucap balik. Sebab bila kita pergi jumpa Tok Sami, Tok Pekong suruh doa untuk kita, secara indirectnya maknanya apa? Kita percaya dengan Tuhan-Tuhan mereka. Boleh menyelesaikan masalah. Kena ucap balik. Na'udzubillah min zalik. Okey, baik. Tengok muka surat 166 tadi. Muka surat 166 tadi. Tolong baca boleh? Puan Rosmina Harun tolong baca muka surat 166. Ustaz, terima kasih. Tidak Ustaz ya. 166. Ayat 134. 100. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dari kami, pasti kami akan beriman denganmu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini dalil, ayat ini bukti yang mereka setuju Nabi Musa tu Nabi. Kalau mereka tak setuju Nabi Musa tu Nabi, ada masalah, payahlah ikut Nabi Musa, doalah sendiri. Mintalah sendiri, selesaikanlah sendiri. Ini tak, bila ditimpa musibah, suruh Nabi Musa doa pada Allah. Tu tandanya apa tu? Tandanya mereka setuju Nabi Musa tu Nabi. Tapi nak reject Nabi Musa AS juga, mereka terpaksa create alasan. Jadi mereka kata Nabi Musa bukan sihir. Nabi Musa bukan sihir. Okey, baik. Sama ayat baru. Qala telah berkata, ayat 77. Muka surat 217 ayat 77. Qala telah berkata, Musa oleh Nabi Musa. Minggu lepas kita dah terangkan, Nabi Musa adalah Nabi yang paling banyak namanya dimention dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran. 136 kali. Nabi Musa dalam bahasa Koptik lama. Ataupun bahasa Suryani. Apa terjemah Musa? Mu adalah air. Sa adalah kayu. Jadi Musa itu adalah gabungan air dan kayu. Kerana apa? Mereka jumpa dia dalam air, sungai Nil, dalam kotak kayu yang dibuat oleh ibu Nabi Musa AS. Okey, baik. Setelah berkata Nabi Musa, adakah
Taquluna, kamu berkata. Taquluna, kamu berkata. Okey. Dalam bracket tulis yang tidak benar. Dalam bracket tulis yang tidak benar. Adakah kamu berkata yang tidak benar? Dalam bracket ni, nak faham ayat ni. Li terhadap ataupun bagi al-haq kebenaran. Al-haq kebenaran. Lama tak kala ataupun apabila. Lama tak kala apabila. Okey. Ja'akum, ia datang kepada kamu. Ja'akum, ia datang kepada kamu. Adakah? Adakah? Sihrun. Sihir? Ini soalan ni. Sihrun, sihir. Haza, ini. Haza, ini. Wa, dan. La, tidak. Yuflihu, akan berjaya. Yuflihu, akan berjaya. As-sahirun, orang-orang penyihir. Sorcerers. Sahirun ni orang-orang penyihir. Ataupun penyihir-penyihir. Dua-dua boleh pakai sah lah. Okey. Tolong terjemahkan dia. Ayat baru kita ni tolong terjemahkan dia. Puan Indrawati terjemahkan boleh? Puan Indrawati. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata oleh Nabi Musa, adakah kamu berkata bagi kebenaran tak kala ia datang kepada kamu? Adakah sihir ini dan tidak akan berjaya orang penyihir-penyihir? Okey, baik. Terima kasih Puan Indrawati. Jika mana mereka tuduh Nabi Musa penyihir, Nabi Musa jawab. Nabi Musa jawab tuduhan mereka. Dalam ayat ini ada 3 ayat Nabi Musa. Dalam ayat ini ada 3 kata-kata Nabi Musa. Allah gabungkan dalam 1 ayat. Kata-kata pertama Nabi Musa, ataquluna lil haqqi lamma ja'akum. Sepatutnya bila datang kebenaran terima, bila datang kebenaran percaya. Ini tak. Adakah kamu mengatakan sesuatu yang tak betul pada kebenaran ketika dah dia datang pada kamu? Bila kebenaran datang, bukti datang, hujah datang, terima. Ini tak. Bila kebenaran datang, bukti datang, kamu banyak bunyi. Contoh ayat itu. Okey. Ni kata-kata pertama Nabi Musa. Ataquluna lil haqqi lamma ja'akum. Ini Musa tu. Sampai ja'akum tu kata-kata pertama Nabi Musa. Adakah kamu kata kepada kebenaran sesuatu yang tak benar? Sepatutnya bila kebenaran datang, terima. Jangan banyak bunyi, jangan banyak bagi alasan, jangan klik dia pelik-pelik untuk merejectnya. Itu satu. Boleh. Yang kedua, Nabi Musa tanya mereka balik. Asirun haza, sihir. Nak tuduh pun berilah logik sikit. Nak buat tuduhan, bagilah tuduhan tu logik sikit. Aku tak pernah jumpa mana-mana guru sihir. Aku tak pernah belajar mana-mana ilmu sihir. Dan masa aku tak dibenarkan belajar sihir kat sini, tiba-tiba aku buat benda yang pelik sikit. Kamu nampak lain sikit, kamu tuduh sihir. Kalau masa kita ke apa? Katakan, nak tuduh pun agak-agak lah. Okay, nak tuduh pun agak-agak lah. Okay, nak tuduh pun agak-agak lah sikit. Tengok orang nak tuduh. Nak tuduh, aku penyihir ni tengok, okay. Cuba pandang kiri kanan sebelum tuduh. Jangan main sembrono tuduh je. Asirun haza, sihir ke ni? Contoh yang kedua. Yang ketiga, kata-kata Nabi Musa AS, kalau aku penyihir, kalau nak betul aku ni penyihir, yakinlah aku tak akan berjaya. Kalau tuduhan kamu betul, aku ni tukang sihir, yakinlah aku tak akan berjaya sebab wala yuflihus sahirun. Tukang sihir tak pernah berjaya. Pernah jumpa tak jutawan hari ni? Awak jadi jutawan sebab apa? Saya kerja sihir orang. Kerja saya sihir orang. Saya buat ni, servis menyihir orang. Tengok kan, ada pakej 10,000, ada pakej 15,000, tak ada. Tukang sihir ni, duniawi dia tak berjaya, akhirat pun takkan berjaya. Duniawi dia gagal, akhirat pun dia gagal. Allah kata dalam surah Taha, tukang sihir ni takkan berjaya. Kok dunia tak berjaya, kok akhirat takkan berjaya. Tengok surah Taha, Allah sebut tentang tukang sihir. Kalau baca Latin Aida boleh? Surah Taha, Allah kata, wala yuflihus sahiru haitsu ata.
Okey. Muka surat 316. Muka surat 316. Okey. 316. 316 ayat 69. Ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Lemparkan apa yang ada di tangan kananmu. Nescaya ia akan menelan apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan itu hanyalah tipu daya tukang sihir belaka. Dan mereka tidak akan menang daripada mana pun mereka datang. Okey. Terima kasih tadi. Nampak poin tadi? Mereka tidak akan menang daripada mana pun mereka datang. Tukang sihir ni tak akan menang. Kat dunia tak menang, kat akhirat lagi tak menang. Tukang sihir ni kat dunia pun tak menang, kat akhirat pun tak akan menang. Jadi kamu tuduh aku tukang sihir, kamu tengok aku akan berjaya ke aku akan gagal? Tengok saya. Kamu rasa aku ni akan berjaya ke akan gagal? Kalau betul aku tukang sihir, memang sekarang aku terima dah sebab aku tahu tukang sihir tak akan berjaya. Jadi Nabi Musa AS jawab, aku bukan tukang sihir. Nanti kita akan masuk muka surat sebelah kan? Ayat menolak sihir. Nanti saya share pada tuan-tuan dalam grup saya hantar. Daripada Imam Ibnu Abi Hatim, Abu Sulaim kata, kalau kita salah satu ayat untuk mengubah sihir, muka surat sebelah. Kita sekarang muka surat 100, hilang muka surat saya tadi. Kita sekarang muka surat 217 kan? Tengok muka surat sebelah. Tengok muka surat sebelah. Inna Allah sayubtilu. Ayat 81. Ayat 81. Ayat 81. Okey. Ayat ni dan 82. Muka surat 218 ayat 81 dan ayat 82. Okey, kita akan masuk dalam ni. Ayat 81 dan 82 ni menurut Imam Ibnu Abi Hatim daripada Ibnu Abi Sulaim dia berkata, sesungguhnya ayat-ayat ini adalah pengubat ataupun pelindung daripada sihir. Kata-kata ni ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Kalau tuan-tuan ada tafsir Ibnu Katsir, bahasa Inggeris ke, bahasa Indonesia ke, ataupun dalam PDF ke, ataupun dalam Play Store ke, download kat telefon ke, tengok tafsir surah Yunus ayat 8182. InsyaAllah, okay. Kalau ayat ini dibaca dalam air, dalam bejana berisi air, kemudian disiramkan atas kepala orang kena sihir, nescaya orang air itu akan menyembuhkannya daripada terkena sihir, daripada sihir tersebut. Ini kita akan masuklah lepas ni, tapi cakap dulu awal-awal. Takut lupa kan? Takut lupa kan? Jadi Nabi Musa dan mereka semua tahu, tukang sihir ini kat dunia tak berjaya, kat akhirat pun tak berjaya. Kat dunia tak berjaya, kat akhirat pun tidak berjaya. Jadi ini jawapan Nabi Musa AS kepada Fir'aun dan orang-orang yang tuduh dia sihir. Okey, jawapan Nabi Musa AS kepada Fir'aun dan orang-orang yang tuduh dia sihir. Fir'aun pun tahu dia tuduh tak betul. Pembesar-pembesar Fir'aun pun tahu tuduhan tu tak betul. Pengikut-pengikut Fir'aun, pengikut-pengikut pembesar-pembesar Fir'aun pun tahu tuduhan tu tak betul. Mereka pun tahu tuduhan tu tak betul. Tapi nak macam mana? Takkanlah kita nak mengaku Nabi Musa tu betul. Pertama, Nabi Musa tu bukan bangsa kita. Kenapa kita beria sangat nak backup ni? Yang kedua, kalau kita kata Nabi Musa tu betul, nanti kita akan jadi golongan bawahan. Sekarang kita orang Kibti kat mesti golongan atasan. Bani Israel golongan bawahan. Kalau kita mengaku Nabi Musa betul, Nabi Musa Nabi, Nabi Musa utusan Allah, nanti akan jadi terbalik suasana kat Mesir ni. Apa makna terbalik? Kita akan jadi bangsa kedua, Bani Israel akan jadi bangsa pertama. Jadi nak elakkan bangsa tu naik, cantas awal-awal. Okey? Kalau dalam politik dia panggil apa tau? Pembunuhan karakter. Boleh panggil apa? Pembunuhan karakter bahasa Inggeris ni? Apa dia? Tu bunyi dia. Character assassination. Betul tu bunyi bahasa Inggeris, alhamdulillah. Pembunuhan karakter. Jadi dia takut Bani Israel naik, awal-awal lagi bunuh karakter kedua dia, Nabi Musa AS. Cara-cara nak bunuh, fitnah dia. Kata dia tukang sihir, kata dia gila. Ni fitnah pertama. Fitnah kedua, sama yang lepas ni. Boleh? Jadi pembunuhan karakter ni berlaku dalam politik hari ni. Betul kan? Siapa yang jadi wakil politik, tak kisahlah parti apa pun, tak pandai nak bunuh karakter orang lain, insyaAllah tak tahan lama.
InsyaAllah tak tahan lama. Betul kan? Kejap je bukan jawatan tu. Lepas bulan 2 kena buang. Okey, baik. Jadi nak lama dalam jawatan politik kena pandai guna karakter orang lain. Okey, sambung ayat seterusnya. Kalau mereka berkata, siapa ni? Fir'aun, pemusta dia, pengikut dia. Kalau mereka berkata, kata pada Nabi Musa, adakah jitana engkau datang kepada kami? Jitana engkau datang kepada kami. Untuk ataupun agar tanfitana engkau palingkan kami amma daripada apa yang wajadna kami dapati alaihi ke atasnya ana nenek moyang kami. Terjemah ana nenek moyang kami. Okey. Aba ni jamak pada abun. Abun seorang ayah. Ana nenek moyang kami. Wa dan dalam bracket tulis supaya takuna menjadi lakuma kepada kamu berdua. Siapa kamu berdua? Nabi Musa dan Nabi Harun. Lakuma kepada kamu berdua. Siapa kamu berdua? Nabi Musa dan Nabi Harun. Al-Kibriya, segala pangkat kebesaran. Greatness. Apa terjemah greatness? Al-Kibriya, segala pangkat kebesaran. Kamulah menteri, kamulah penasihat menteri, kamulah tu macam-macam lah. Okey. Fil ardi bumi. Dalam bracket tulis Mesir. Fil ardi bumi, dalam bracket tulis Mesir. Wa dan ma tidaklah nahnu kami ni Fir'aun and the gang lakuma kepada kamu berdua itu kepada Nabi Musa dan Nabi Harun bimu'minin akan percaya. Sebenarnya dengan mukminin menjadi orang-orang beriman. Terjemah ke Melayu mudah, bimu'minin akan percaya. Kami senang cerita takkan percaya. Okey, baik. Tolong baca terjemah ayat bawah sekali ni. Tolong baca dia boleh. Datuk Muhammad bin Hussein, tolong baca Datuk Muhammad bin Hussein. InsyaAllah saya baca terjemahan Al-Quran Ustaz sebab tadi tak dapat Ustaz. Tengah ada call tadi. Boleh Ustaz? Boleh Datuk, dalam masalah. Ayat 78 Ustaz. 78. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa yang telah kami warisi dari nenek moyang kami, dan supaya kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi Mesir, dan kami tidak akan beriman kepada kamu. Okey. Ni saya beritahu tadi. Dia tahu Nabi Musa, mereka tahu Nabi Musa Nabi betul. Nabi Musa bawa pun betul, tahu sangat. Tapi kalau kita memperakuinya, nanti bagaimana dengan pangkat-pangkat jawatan-jawatan kabinet-kabinet kat Mesir ni? Tak lama nampakkan Nabi Musa dengan Nabi Harun lah. Tak sayang ke kita? Bangsa kita lepas ni akan jadi bangsa nombor 2. Sebelum ni bangsa kita kat Mesir, kita bangsa tuan kat Mesir. Bani Israel bangsa hamba. Kalau kita kata dia betul, dia benar Nabi, nanti terbalik akan jadi. Bangsa kita akan jadi nombor 2, bangsa dia jadi nombor 1. Nak ke macam tu? Tak nak. Jadi untuk tak nak macam tu, apa cara dia? Matikan karakter dia awal-awal. Bunuh karakter dia awal. Jangan bagi dia naik. Kalau dia naik nanti, anak dia, cucu dia, saudara dia, apa dia, ramai lagi akan naik. Akan pegang jawatan-jawatan negara kita. Ini tujuannya. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan, Nabi Musa datang kepada Bani Israel nak diminta 5 perkara. Nabi Musa dan Nabi Harun datang, Allah suruh Nabi Musa dan Nabi Harun jumpa Fir'aun and the gang
Minta 5 perkara je. Sampaikan 5 perkara. Dalam 5 perkara ni tak ada pun aku nak jawatan kamu. Lepas ni aku jadi timbalan Perdana Menteri. Kamu menteri, Perdana Menteri, aku nak jadi timbalan Perdana Menteri je. Boleh? Tak ada langsung minta jawatan, nak minta kerajaan, tak ada. Nabi Musa AS dan Nabi Harun Allah hantar kepada kaum Fir'aun 5 perkara je dia minta. Kalau ada 5 perkara, tengok surah Taha. Tengok surah Taha. 5 perkara tu ada dalam surah Taha. Okey. Tengok muka surat 314. Muka surat 314. Tulis. 5 perkara sahaja yang Nabi Musa dan Nabi Harun minta kepada Fir'aun. Kalau baca dia boleh. Tuan Haji Asy'ari Abdul Jalil. Kalau baca Tuan Haji Asy'ari boleh. 314. Okey. InsyaAllah Ustaz. 314 ayat 748. 42, 48. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 42. Pergilah engkau berserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku dan janganlah kamu berdua lalai daripada mengingatku. Ayat 43. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Dia telah melampaui batas. Tuan Haji Asy'ari 47, 48. Sorry. Oh, 47. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. 47. Maka pergilah kamu berdua kepadanya, iaitu Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sesungguhnya kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami daripada Tuhanmu. Dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang-orang yang mengikut petunjuk. Ayat 48. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahawa seksa itu ditimpakan pada sesiapa yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling daripadanya. Okey. Terima kasih Tuan Haji Asy'ari. Dalam 2 ayat ini ada 5 perkara yang Allah suruh Nabi Musa dan Nabi Harun sampaikan pada Fir'aun. Ingat 5 perkara ni. Dalam 2 ayat ni. Boleh tulis. Maksudnya tugas Nabi Musa dan Nabi Harun sampaikan 5 perkara ni je. Dan 5 perkara ni aku nak kamu sampaikan pada Fir'aun and the gang. Pertama, kami berdua ni Rasul. Jumpa Fir'aun, cakap kami ni Rasul. Cakap dulu, kami ni utusan Allah. Tu poin pertama, bagi dia tahu. Kami ni Rasul, bukan datang saja-saja nak cari alasan, cari masa nak lapas kerajaan orang. Tak ada pun. Yang kedua, kami minta kamu, Fir'aun dan pembesar-pembesar Mesir, supaya lepaskan Bani Israel, jangan seksa mereka. Itu nombor 2. Jangan lagi memperhambakan Bani Israel. Bani Israel ni lama diperhambakan di Mesir. Sehingga kan mereka menjadi tunggangan-tunggangan. Orang naik unta, orang naik kuda, orang naik kedai biasa kan. Kat Mesir zaman dulu, orang naik orang. Ni bukan nama Grab car, namanya Grab people nama dia. Grab people nama dia. Orang naik orang. Naik lagi mana-mana, panggil Bani Israel. Macam ni, hantar aku pergi sana. Kita duduk atas bahu dia, dia bawa. Gong. Satu sekali mereka diperhambakan kat Mesir. Jadi nombor 2, Nabi Musa dan Nabi Harun hanya cakap pada Fir'aun, tolong jangan perhambakan Bani Israel, lepaskan mereka, jangan seksa mereka. Tuan-tuan dan perempuan, lahir bayi lelaki, mereka sudah hidup kan? Kita dah lalu sebelum ni. Bayi Bani Israel lahir, mereka sudah hidup. Boleh buat apa? Tak boleh buat apa? Bani Israel boleh buat apa? Sebab mereka golongan hamba. Berani nak bersuara. Berani nak bunyi. Berani nak tentang. Berani nak lawan. Tak berani. Jadi Nabi Musa dan Nabi Harun kata, tolong jangan seksa Bani Israel yang kedua. Nombor 3, kami datang bawa bukti. Bawa tanda. Bawa dalil. Bukan datang cakap kosong. Saya ni Nabi. Tak, kena bawa bukti. Mana bukti dia? Okey, kita datang nak interview kerja. Tunjuk bukti sikit kita, pengalaman kita, apa degree ke apa, semua tunjuk. Jangan datang saya ni gini. Tak, orang nak tengok bukti. Nabi Musa, Nabi Harun datang mengaku sebagai Nabi. Bukan cakap kosong. Datang melengkap, kami ni Nabi. Ada bukti. Mana bukti 9 kita dah bincang tadi. Macam-macam benda Allah Ta'ala buat pada Bani Israel, pada kaum Fir'aun. Itu bukti yang kami ni Nabi. Nombor 3. Nombor 4. Allah suruh pesan pada kamu. Siapa yang ikut petunjuk, siapa yang ikut petunjuk selamat. Ayat dia berbunyi,
Wassalamu ala man ittaba'al huda. Nabi SAW kan, kalau tulis surat pada pembesar-pembesar negara kafir, dan mereka tulis ayat ni. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Tak boleh Assalamualaikum. Mana boleh tulis Assalamualaikum kat orang kafir? Ini pendapat-pendapat dulu lah. Pendapat temporary boleh bagi salam ke orang kafir atas alasan greeting, sekadar macam bahasa lain juga. Kalau boleh, takkan bagi salam pada orang kafir. Walaupun ustaz-ustaz hebat hari ni mengatakan boleh bagi salam pada orang kafir, kalau boleh kita elakkan. Nabi SAW kalau boleh buat kat raja-raja kafir, zaman dulu Nabi akan tulis ni. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Kesejahteraan, keselamatan kepada orang ikut petunjuk. Kalau kamu ikut, kamu dapat. Kalau kamu tak ikut, kamu tak dapat. Okay, ini nombor 4. Jadi nombor 4, Nabi Musa dan Nabi Harun cakap, siapa ikut petunjuk, selamat. Nombor 5, telah diwahyukan kepada kami bahawasanya azab Allah akan menimpa orang yang mendustakan dan orang yang berpaling. Nampak? Ini 5 perkara yang Nabi Musa sampaikan pada Fir'aun. Dalam 5 perkara ni ada tak Nabi Musa dengan Nabi Harun kata, aku nak satu jawatan, penasihat Perdana Menteri. Boleh tak? Ataupun penasihat Menteri sekian. Pegawai khas. Macam lagi lah. Janji aku nak jawatan. Aku tak nak jadi Nabi biasa. Aku nak jadi Nabi yang ada jawatan. Ada tak? Tak ada langsung. Dalam 5 perkara ni, langsung tak ada permintaan Nabi Musa dengan Nabi Harun nak jawatan, nak ambil takhta kerajaan Mesir, nak jadi raja kat Mesir. Tak ada langsung. Tapi Fir'aun dan pembesar-pembesarnya takut. Kenapa mereka takut? Sebab Fir'aun pernah bermimpi. Ada api keluar daripada rumah Bani Israel membakar rumah orang-orang Kipti. Fir'aun tanya pentafsir mimpi dia, apa makna mimpi aku tu? Maka pentafsir mimpi dia jawab, nanti akan lahir seorang bayi lelaki daripada Bani Israel. Bayi lelaki itu akan menjatuhkan dan merampas takhta kerajaan engkau. Sebab percaya sangat inilah dia bunuh lelaki-lelaki bayi Bani Israel tu. Satu. Lepas pada tu tengok pula lelaki Bani Israel ni ada mukjizat, ada super power. Lagilah kuat keyakinan dia, memang dia ni lah yang nanti akan rampas kerajaan aku. So apa cara dia? Cantas. Matikan karakter dia, bunuh karakter dia. Buat orang tak percaya kat dia. Buat orang sangka buruk, buat orang benci dia. Kata dia tukang sihir, kata dia gila. Penjarakan dia. Ni kata-kata Fir'aun lah. Sebelum ni, penjarakan dia. Okey, baik. Itu penerangan pertama. Penerangan kedua. Kalau tengok ayat yang dibaca oleh Tuan Haji Asyari tadi, Allah suruh dua-dua orang, Nabi Musa dan Nabi Harun pergi kepada Fir'aun. Betul kan? Tapi dalam ayat kita ni, qalu ajitana. Apa terjemah dia? Mereka berkata, adakah engkau datang kepada kami? Engkau ni refer pada seorang ke dua orang? Seorang je. Itulah balik ayat kita ni. Qalu, mereka berkata, ajitana. Engkau seorang datang kepada kami. Soalan saya ialah, kenapa mereka tak berkata, kamu berdua datang kepada kami? Kata-kata ini ditujukan pada Musa seorang. Betul kan? Sedangkan yang datang dua orang. Yang datang tu dua orang, tapi mereka cakap pada Musa seorang. Sebab apa? Mereka lebih mengenali Musa berbanding Nabi Harun. Itu satu. Yang kedua, kenapa mereka tuju pada Musa seorang? Sebab mereka nak bagi tahu, hang dulu kami berak. Kita tak tahu bunyi Kedah ni. Hang dulu kami belah. Kat istana ni, hang dulu kami belah, kami berak. Tak tahulah betul ke tak. Hang dulu kat istana ni kami jaga, kami bagi makan, kami besarkan, kami bagi pakaian mahal-mahal. Wahai Musa. Tiba-tiba datang cakap melek-melek macam ni kat kami. Ingat tak kami nak terima? Sebab tu yang datang dua orang. Tapi mereka cakap pada Musa seorang. Sama macam ayat dalam surah Taha tadi. Kalau baca Datin Rose Misteri boleh, Datin Rose. Tadi page yang sama yang dibaca oleh Tuan Haji Asyari tadi. Page yang sama. Okey. Sekejap ya Ustaz ya. Saya susun. Okey, 314.
ayat 49. Tengok ayat. Kalau baca nanti. Ayat 40. Ya, tadi Tuan Haji Azhari baca 47 48. Sekarang satu ayat lagi, 49. Satu ayat aja. Okay, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Firaun berkata, jika demikian, siapakah Tuhan kamu berdua, wahai Musa? Okey. Ayat 49. Okey. Pendek je kan? Ayat pendek Ustaz. Okey. Rezeki dah nak baca pendek hari ni. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tengok yang datang balik Firaun dan pemuka-pemuka Firaun 2 orang. Tapi dia mention Musa seorang. Siapakah Tuhan kamu berdua, wahai Musa? Patutnya tanyalah, siapakah Tuhan kamu berdua, wahai Musa dan Harun kan? Tapi Harun tak sebut langsung. Disebut Musa seorang sahaja. Kenapa sebut Nabi Musa seorang sahaja? Kerana mereka nak kata, dulu kami jaga dia, dulu kami besarkan dia kat istana kami bagi makan sedap-sedap, bagi pakaian mewah. Tiba-tiba datang nak rampas takhta kerajaan kami. Cukup ke? Sebab tu dia mention Musa seorang. Bukanlah kata Nabi Harun tak buat kerja. Nabi Harun dakwah juga, Nabi Harun sampaikan juga. Tapi mereka lebih suka bersoal jawab dengan Musa seorang. Sebab mereka kenal Musa, mereka banyak berjasa pada Musa sebelum ni. Dalam surah Syu'ara, mereka ungkit. Oh, dulu kami besarkan kamu, tiba-tiba kamu bunuh orang kami. Okey. Tengok muka surat 367. Boleh tak? 367. 367 surah Asy-Syu'ara 367. Tolong baca dia Galaxy Fold. Datuk Alim tolong baca boleh Datuk Alim? Galaxy Fold ni Datuk Alim. Yes. Dia tak ada, dia saya. Okey, nanti Zaini tolong baca. Nanti Zaini. 367 boleh tak? 367 panjang sikit ni. Ayat 16 sampai ayat 22. Mereka ungkit Nabi 16 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Maka datanglah kamu berdua kepada Firaun dan katakan, sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Tuhan seluruh alam. Ayat 17. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami. Ayat 18. Dia, yakni Firaun menjawab, bukankah kami telah mengasuhmu dalam lingkungan keluarga kami waktu engkau masih kanak-kanak dan engkau tinggal bersama kami beberapa tahun daripada umurmu. Ayat 19. Dan engkau, yakni Musa, telah melakukan kesalahan daripada perbuatan yang telah engkau lakukan. Dan engkau termasuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Ayat 20. Dia Musa berkata, aku telah melakukannya dan ketika itu aku termasuk orang yang belum mendapat petunjuk. Ayat 21. Lalu aku lari daripadamu kerana aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku anugerahkan ilmu kepadaku serta dia menjadikan aku salah seorang di antara rasul-rasulnya. Ayat 22, budi baik yang telah engkau berikan kepadaku sebagai bayaran, yakni sebagai bayaran engkau memperhambakan Bani Israel. Sekian. Okey. Terima kasih Datuk. Poin saya. Poin saya ayat 18 dengan ayat 22. Itu poin saya. Nabi Firaun cakap, kau ni dulu kami jaga, kami pega, kami besarkan istana, banyak orang kami bagi kat istana. Tiba-tiba datang buat macam ni, bunuh orang Kipti pula. Nabi Musa jawab ayat 22. Segala yang kau bagi kat aku dulu adalah hasil kau memperhambakan Bani Israel. Kau perah tenaga Bani Israel, kau paksa Bani Israel kerja kuat-kuat, kau jadi kaya, kau jadi banyak duit. Lalu kau rasa kau berjasa dengan aku. Seolah-olah perompak bank, dia rompak duit bank, lepas tu dia sponsor kita pergi umrah. Betul kan? Kita balik umrah, dia suruh kita ngajar-ngajar, ada kita tak nak mengajar. Saya sibuklah, saya tak ada masa nak ngajar kerja nak buat. Dia bungkit balik. Ustaz ingat sikit. Saya sponsor Ustaz pergi umrah dulu. Kita pun jawab, memang awak sponsor tapi duit rompak bank.
Awak tak rasa berjasa sangatlah. Awak sponsor pergi umrah tu. Awak tak rasa awak bagus sangatlah. Awak sponsor orang pergi haji. Bukan duit awak. Duit orang awak rompak. Duit orang lain awak rompak. Duit Rasulullah, duit rakyat, tak kisahlah. Jadi awak tak rasa lah yang awak tu berjasa sangat pada saya sebab bukan duit hasil titik belah usaha awak. Duit curi. Duit awak rompak. Duit Rasulullah. Contoh. Jadi tak rasa awak berbangga sangatlah buat baik pada sama juga ayat ni. Nabi Musa jawab pada pada Fir'aun dan juga pembesar-pembesar dia, memang aku dulu dibesarkan di istana kamu. Kamu jaga aku, kamu bela aku, betul. Tapi duit-duit yang kamu guna jaga aku, besarkan aku tu apa dia? Hasil titik belah Bani Israel yang kamu pura mereka kerja kuat-kuat, kerja sungguh-sungguh, kayakan kamu. Jadi kamu berjasa pada aku ke? Kalau ayah kita, dia kerja sungguh-sungguh. Dia kerja tu, kerja ni, part time, full time, sawah padinya, saya goyak apinya sama dulu cari ikan. Penat lelah mereka, peluh keringat mereka, ya, kita memang hargai walaupun bagi RM10 je kat kita. Zaman dulu lah. Kan? Tapi ni, kamu berjasa banyak kepada aku banyak-banyak, bukan dengan asli titik peluh kamu. Asli kamu purah tenaga kaum aku, Bani Israel. Okey, baik. Sambung ayat kita tu. Sambung balik ayat kita. Jadi mereka cakap pada Nabi Musa, ni yang saya kata ni, mereka bunuh karakter sebab mereka kata Nabi Musa dan Nabi Harun nak rampas kerajaan. Kamu datang bawa benda baru, kamu datang bawa ajaran baru, kamu datang bawa benda baru, kamu datang bawa ajaran baru sebab kamu nak kumpul followers. Bila followers kamu dah ramai, semua orang agungkan kamu, semua orang muliakan kamu, nanti senanglah kamu naik. Bila senang kamu naik, jawatan menteri, jawatan timbalan Perdana Menteri, jawatan besar-besar kat Mesir ni, jadilah milik Musa dan abang dia. Begitu kami orang Kipti lepas ni tak jadi apa? Tak jadi apa kami orang Kipti lepas ni? Jadi pegawai biasa je lah. Jadi orang biasa tak nak. Kami takkan rela seorang pun Bani Israel memegang apa-apa jawatan dekat Mesir ni. Sebab tu mereka kata dalam ayat ni, wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Sorry. Kami takkan beriman pada kamu berdua. Walaupun kami tahu kamu betul. Walaupun kami tahu tuduhan kami pada kamu tak betul. Tapi kami tak rela bangsa kamu jadi orang nombor 1 kat Mesir ni. Bangsa kami pula kena jadi nombor 2. Tuan-tuan dan puan-puan, penyakit ni asalnya milik orang Kipti, betul kan? Akhirnya diwarisi juga oleh Bani Israel. Betul tak? Dalam kes ni, orang Kipti tahu Bani Israel betul, tapi mereka bangsa hamba, sorry, kami tak nak terima. Betul kan? Dalam kes ni. Nanti lepas Bani Israel, Allah selamatkan, orang matikan Fir'aun dan orang-orang Fir'aun, Bani Israel pula mewarisi penyakit ni. Kami bangsa special. Kami bangsa terpilih. Ada Nabi baru dilantik, tapi bangsa Arab. Bangsa jahiliyah pula tu, keturunan dia. Sorry, walaupun dia betul, walaupun dia benar, bukan bangsa kami tak nak terima. Penyakit ni dulu milik orang Kipti dan geng-geng Fir'aun. Penyakit yang sama diwarisi oleh Yahudi zaman Nabi Muhammad sampailah Yahudi ke hari ini. Walaupun dia betul, walaupun dia benar, dia bukan bangsa kita. Sorry. Ini masalah. Melihat kebenaran berdasarkan bangsa. Melihat kebenaran berdasarkan warna kulit. Okey, melihat kebenaran berdasarkan kaum, berdasarkan bahasa. Oh, dia ni bangsa Arab. Oleh kerana dia bangsa Arab, semua cakap dia betul. Dia ustaz daripada Arab, semua cakap dia betul. Awak ustaz Melayu, awak tak faham mana. Dia ustaz Arab, insya-Allah ustaz Arab lagi betul-betul ustaz Melayu. Salah. Bukan cara nilai macam tu. Okey. Dia ustaz belajar kat UK. Dia ustaz belajar kat Arab Saudi. Ustaz Arab Saudi lagi bagus pada ustaz belajar kat UK. Bukan tu cara ukurannya. Betul tak betul bukan berdasarkan bangsa, negara, bahasa. Bukan. Kebenaran berdasarkan siapa hujah lagi kuat. Siapa dah lagi kuat, dia betul. Walaupun dia keturunan penjahat. Okey, baik. Seterusnya ayat baru 79. Okey, kita lebih kurang 3 buku surat lagi habislah surah Yunus ni dan habislah juzuk yang ke-11. Wadan Allah telah berkata, Fir'aun. Siapa nama Fir'aun? Minggu lepas dia beritahu, siapa catat? Siapa nama Fir'aun? Dia nak ulang gaji. Siapa nama Fir'aun? Fir'aun ni nama pangkat, nama jawatan. Nama dia sendiri, apa nama dia sendiri?
Minggu lepas saya rasa dan saya yakin saya beritahu. Siapa dapat jawab saya belanja dia. Okey, kat restoran Azira. Okey. Tak sempat tulis Ustaz. Sempat tulis. Nama dia Amlik bin Lau. Apa dia? Amlik bin Lau. Amlik bin Lau. Bin Sam bin Nuh. Bukan. Salah tu. Bukan saya bukan. Ramses bukan. Saya tak beritahu tu. Memang ada setengah buku tulis Ramses. Meneptun anak Ramses ditulis. Meneptun anak Ramses. Tu saya tak beritahu minggu lepas. Apa nama dia? Nama Fir'aun adalah Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Ada tak saya beritahu minggu lepas? Rasanya ada kan? Ya? Macam nama Arab ni. Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Rayyan tu nama Arab puan. Sebab kan orang kita ramai nama Rayyan kan. Rayyan ni nama pintu syurga bagi orang berpuasa. Kalau tengok hadis bab puasa, siapa berpuasa Allah bagi syurga khas untuk dia. Apa nama syurga khas dia? Rayyan. Walid bin Mus'ab. Ya? Ustaz, Firaun ni kan dia banyak kan Ustaz kan? Bukan seorang je kan? Jadi Ustaz, Firaun tu cuma namanya sama tu Ustaz? Firaun ni jawatannya sama, orangnya berbeza-beza. Orang beza nama dia Ustaz? Nama tu jawatan sama orang je? Walid. Orang dia, nama orang-orang dia dan lain? Yang lain wallahu a'lam lah. Ni Firaun zaman Nabi. Maksudnya sebelum Nabi Musa tu dah ada Firaun sebelum tu. Nama dia wallahu a'lam. Tak tahu nama dia apa dia. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya. Walid bin Mus'ab. Mus'ab. Waw lam yadal Walid bin Mus'ab. Mim sad ain ba Mus'ab bin Rayyan. Rayyan. Ra ya alif nun ya alif sabdu. Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Kalau itu secara pada tak tahu bila punya zaman. Maksudnya Firaun banyak. Pangkat raja macam kita yang di Pertuan Agong bukan nama orang, nama pangkat. Siapa Agong tahun ni? Agong tahun ni nama sekian-sekian. Siapa Agong 10 tahun lepas? Nama berbeza pula, orangnya berbeza. Jadi Firaun ni nama pangkat. Nama pemegang jawatan tu zaman Nabi Musa Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tak tahulah Mus'ab dengan Rayyan tu pernah jadi Firaun ke tak pernah jadi Firaun, tak tahu. Okey, mungkin anak saudara ke dia? Ya, kalau ikut jawatan turun pada anak, mungkinlah Mus'ab dengan Rayyan tu Firaun juga. Tapi kalau jenis adik-beradik, macam kat Saudi sekarang, adik jatuh ke abang, abang jatuh ke adik, contohlah. Tapi kata dia dalam sekarang ada juga satu mamiah kan. Ada mamiah yang sudah ada logam merah. Jadi simpan yang merah kan. Ada di museum nak tak tahu kan. Oh. Wallahu alam. Okey. Ya, dia orang jumpa lah. Wallahu alam. Okey. Tak tahulah mana satu. Tapi zaman Nabi Musa ni nama dia Walid bin Mus'ab bin Rayyan. Okey. Okey, baik. Telah berkata Fir'aun, "I'tuni, datangkanlah kepadaku." Baca dia i'tuni, bukan baca u'tuni. Baca dia i'tuni. Datangkanlah kepadaku, bring me. Bi dengan kulli setiap sahirin, tukang sihir, alim yang mahir, yang pakar.
Kita bahasa Melayu bila sebut alim, satu je makna dia. Apa dia? Pakai ilmu agama. Betul kan? Dia ni orang alim ni. Maksudnya dia ni pakai ilmu agama. Sedangkan perkataan alim bukan saja untuk ilmu agama. Dia ni dah 30 tahun kerja sebagai mekanik. Boleh tak panggil alim? Boleh. Kau Arab lah. Dia ni orang alim. Alim dalam bab integrator lah. Dia ni orang alim dalam bab masak. Dia ni orang alim dalam bab buat bangunan. Bahasa Arab, alim bukan sahaja untuk pakai ilmu agama. Okey? Okey, baik. Alim yang mahir. Satu ayat lagi. Maka lama tatkala ja'a datang as-saharatu penyihir-penyihir. As-saharatu penyihir-penyihir. Qala telah berkata lahum kepada mereka Musa oleh Nabi Musa alqu campakkanlah, cast down, casting, alqau campakkanlah apa yang antum kamu semua mulkun ingin campakkan, want to cast, okay, ingin campakkan. Mulkun ingin campakkan. Okey, terjemahkan dua ayat baru. Ayat yang ke-79 dan ayat 80. Tolong terjemahkan dia. Puan Izawani boleh? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berkata Fir'aun, datangkanlah kepadaku dengan setiap tukang sihir yang mahir. Maka tak kala datang penyihir-penyihir yang telah berkata kepada mereka oleh Nabi Musa, campakkanlah apa yang kamu semua ingin campakkan. Okey, baik. Ini ringkas. Setelah Nabi Musa alaihissalam berdalil dengan hujah yang nyata pada mereka, maka Fir'aun suruh orang-orang istana cari penyihir-penyihir. Fir'aun boleh je nak penjarakan Nabi Musa alaihissalam. Okey, Fir'aun boleh je nak penjarakan Nabi Musa alaihissalam. Tapi kalau Fir'aun terus penjarakan Nabi Musa dan Nabi Harun, apa pandangan rakyat pada masa itu? Apa pandangan rakyat pada masa itu? Dia kalah berhujah, dia guna kuasa terus. Betul kan? Orang panggil apa? Jenis guna kuku besi ni. Dictator kan? Dictator. Betul kan? Diktator. Okay? Dia kalah dalam berhujah, dia tak reti nak balas balik, dia tak ada point nak balas balik. Nak untuk lawan orang tu, dia terus penjarakan. Maka penasihat-penasihat dia yang tak boleh pakai ni nasihat dia, kita bagi dia masa. Bagi dia masa untuk kita lawan dia dengan kuasa kehebatan orang Kipti. Tengok muka surat 368. Okay? 368. 368 tadi kita dah reka banyak kali. Tak apa, buka 368. Tolong baca Prof Zainal boleh? Prof Zainal tolong baca page 368. Ayat 34, 35, 36, 37, 38. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 34. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar kaum yang ada di sekelilingnya, sesungguhnya orang ini, iaitu Musa, ialah seorang ahli sihir yang mahir. Ayat 35. Dia bertujuan hendak menghalau kamu dari negeri kamu dengan sihirnya. Maka apa yang kamu usulkan? Ayat 36. Mereka berkata, tangguhkanlah dahulu sebarang tindakan terhadapnya dan terhadap saudaranya, serta hantarkanlah ke bandar-bandar, iaitu negeri-negeri Mesir, orang yang mengumpulkan ahli-ahli sihir. Ayat 37, supaya mereka membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir. Ayat 38, lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir itu pada satu masa
yang ditentukan, iaitu pada hari perayaan yang sedia maklum. Okey. Terima kasih Prof. Zainal. Apa poin saya? Tadi, tangguhkanlah sebarang tindakan terhadap mereka berdua. Fir'aun dengan kuasa dia, dengan ramainya Bani Israel, boleh tak nak penjarakan Nabi Musa dan Nabi Harun? Boleh. Tangkap, penjarakan. Penjara tanpa bicara. Boleh tak? Boleh. Macam Nabi Musa, macam mana berlaku pada Nabi Yusuf. Macam mana berlaku pada Nabi Yusuf. Dipenjarakan bukan kerana kesalahan dia. So, boleh tak Fir'aun panggil geng-geng dia, tentera-tentera dia, penjarakan Nabi Musa dan Nabi Harun? Boleh. Tapi, Allah buat nak jadi cerita, kaum dia kata, kalau kita terus penjarakan mereka berdua, nanti akan beri kesan tak baik pada Bani Israel yang lain. Mereka akan pandang rendah pada kita. Kita ni kalah dalam berhujah, jadi kita terus penjarakan dia. Tunjukkan pada Bani Israel yang lain, kita ni kuat, boleh lawan dia juga. Macam mana cara dia? Kita kumpul tukang sihir yang lain yang lagi hebat pada dia. Maka Fir'aun pun kata, datangkanlah penyihir-penyihir yang mahir. Maka Fir'aun hantar ke seluruh ceruk kampung, seluruh pelosok Mesir, penyihir-penyihir yang mahir. Macam-macam riwayat ada, tapi Ibnu Abbas kata jumlah mereka 70 orang. Jumlah mereka 70 orang. Mereka datang kepada Fir'aun dengan tanya Fir'aun, kami ni datang dapat upah tak? Kami datang dapat upah tak? Sebab mereka tahu Fir'aun masa tu berhajat pada mereka. Kami datang dapat upah tak? Tengok muka surat 164. Muka surat 164. Okey. Tolong baca dia. 164. Okey. Ya, saya rasa semua dah baca. Datuk Cik Yahya. Datuk Cik Yahya tolong baca sikit lagi boleh? Ayat apa? Muka surat 164. Okey. Ya. Ayat 11 dan 114. 14. Bismillahirrahmanirrahim. Pembesar-pembesar itu menjawab, tahanlah dia untuk sementara dan saudaranya serta utuslah ke kota beberapa orang untuk mengumpul para ahli sihir. 112, agar mereka membawa semua ahli sihir yang pandai kepadamu. 113, dan para ahli sihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat ganjaran jika kami menang? Dia Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku. Bukan, terima kasih Datuk. Bukan sekadar dapat ganjaran, bukan sekadar dapat upah. Boleh jadi orang istana. Lepas ni nak keluar masuk istana, bebas. Tak perlu buat perjanjian, tak perlu ada boleh panggil appointment. Kamu lepas ni boleh jadi orang dekat dengan istana. Kamu bukan sekadar dapat upah, bahkan kamu boleh jadi orang dekat dengan istana. Mereka datang pada Fir'aun sebab mereka tahu Fir'aun berhajat pada mereka. Mereka datang dengan penuh keyakinan mereka akan menang. Mereka pun cakap pada Nabi Musa alaihi salam, demi Fir'aun kami akan menang. Tengok surah Syu'ara boleh. Kita banyak refer Al-A'raf dengan surah Syu'ara. Tengok muka surat 369. 369, okey, ayat 40 sampai 44. Datin Aisyah tolong baca 369 40 sampai 44. Ayat ni sama macam Datuk Cik Ayah baca tadi, cuma poin saya ialah mereka kata demi Fir'aun. Okay. For the mind of Fir'aun, we must be the agar kita mengikuti para ahli sihir itu jika mereka yang menang. Maka ketika ahli sihir datang, mereka berkata kepada Fir'aun, apakah kami benar-benar akan mendapat imbalan yang besar jika kami yang menang? Dia Fir'aun menjawab, ya, dan bahkan kamu pasti akan mendapat kedudukan yang dekat kepadaku. Dia Musa berkata kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka lemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka seraya berkata, demi kekuasaan Fir'aun, pasti kamilah yang akan menang. Okey. Mereka dah lah ramai.
Pakar-pakar pula tu, ni semua ada degree bab sihir. Bukan sihir cokir-cokir biasa ni. Ini semua, okey, taraf lagi tinggi pada Raja Bomoh ni. Okey. Taraf lagi tinggi pada Raja Bomoh ni. Ni semua hebat dalam ilmu sihir. Mereka dah ramai, satu, dan mereka pakar sihir. Mereka memang sangat yakin mereka dalam golongan yang benar. Lalu, mereka cakap pada Nabi Musa, wahai Musa, kau nak campak dulu ke kami nak campak dulu? Maka Nabi Musa kata, kau lah campak dulu. Tengok surah Taha. Ini ringkas, surah kita ringkas. Dalam surah Taha, mereka tanya Nabi Musa, kau nak campak dulu ke kami nak campak dulu? Kami no problem. Sebab kami sentiasa akan menang. Kami campak dulu pun kami menang. Kami campak kemudian pun kami menang. Muka surat 316. Tuan Haji Razak tolong baca boleh? Boleh ya Tuan Faiz? Tuan Haji Razak tolong baca. Kita nak dengar. Boleh tak keluar suara Tuan Haji Razak ini? Dekat online. 316. Ya, ayat 65, 66. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Dengar tak sahabat online? Dengar sikit-sikit. Dengar. Jelas. Tak jelas. Okey, kuat sikit boleh Tuan Haji Razak. Mula ya? Mula. Mereka berkata, wahai Musa, apakah engkau yang melemparkan dahulu atau kami yang lebih dahulu melemparkan? Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa seakan-akan ia merayap cepat kerana sihir mereka. Okey. Terima kasih Tuan Haji Razak. Mereka ni oleh kerana mereka yakin confident 200% boleh menang, mereka cakap Nabi Musa, wahai Musa, kau nak lempar dulu ke kami nak lempar dulu? Kami no problem. Lempar dulu pun kami menang, lempar kemudian pun kami menang. Nabi Musa kata kau lempar dulu. Allah yang suruh ni. Allah yang suruh. Baik, apa hikmah dia? Hikmahnya adalah Allah nak tunjukkan pada orang ramai betapa palsunya sihir mereka. Sebab tu Allah suruh Nabi Musa cakap pada mereka, you all lempar dulu. Tahu tak kenapa? Katakanlah Nabi Musa lempar dulu. Nabi Musa lempar tongkat dia jadi ular. Penyihir-penyihir tengok, ni bukan lawan kita ni. Master kita tak ada ilmu macam ni. Kita punya tongkat, kita punya tali, kita hanya menyihir mata orang ramai. Betul kan? Kita punya tongkat, kita punya tali, kita buat mata orang nampak macam ular. Bukan real ular. Betul? Tongkat kita, tali kita bukan real ular. Kita silap mata. Kita buat orang nampak macam ular. Itu je. Nabi Musa, kalau Nabi Musa campak tongkat dia jadi ular betul, maka masa tu penyihir apa dia? Kita surrender balik awal. Jadi kalau masa tu mereka surrender balik awal, orang nampak tak kepalsuan mereka? Orang tak nampak. Orang hanya nampak, okey, keputusan dibatalkan. Sebab penyihir tak berani lawan lagi. Jadi hikmah Allah suruh Nabi Musa cakap pada mereka, kamu semua campak dulu untuk Allah tunjukkan pada orang ramai betapa palsunya sihir-sihir mereka. Silap mata tu muka surat Al-A'raf tadi. Saya lupa nak tunjuk. Tengok ayat silap mata. Muka surat 164. Muka surat 164. Okey. Orang putih kata, they bewitch eyes mankind. Okey. Muka surat 164, ayat 116 dan 117. Ayat 116 dan ayat 117. Tolong baca dia, Datin Dr. Aisyah Ali, tolong baca boleh? Datin Dr. Aisyah Ali, tolong baca. Muka surat 164. Ya. Ayat 166 ya? 116. Ayat 116. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Dia Musa menjawab, lemparkanlah terlebih dahulu. Maka setelah dilemparkan, mereka menyihir mata orang ramai dan menjadikan mereka takut kerana menyaksikan sihir yang hebat, yakni menakjubkan. Ayat 117, dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu.
Maka tiba-tiba ia bertukar menjadi ular dan menelan segala kepalsuan mereka. Okey. Terima kasih Datin Dr. Aisyah. Poin saya apa dia? Mereka menyihir mata orang ramai dan membuat mereka rasa takut. Maknanya tongkat mereka tak jadi ular pun. Tali mereka tak jadi ular pun. Tongkat masih lagi tongkat. Tali masih lagi tali. Cumanya orang nampak macam ular, merayak-rayak. Bukan sekadar orang biasa takut. Nabi Musa pun takut. Nabi Musa pun masa tu takut. Tapi ada dua makna takut. Ada dua makna takut. Nabi Musa pun takut. Jangan pula kita kata, Nabi apa takut. Jangan cakap macam tu. Tolong baca Tuan Haji Kamarudin boleh tak? Tuan Haji Kamarudin. Muka surat 316 tadi. 316 tak? Ayat 68. 66, 67, 68. Tadi kita dah baca 66, ulang kaji balik tak apa. 66 sampai? 68. Bismillahirrahmanirrahim. Dia Musa berkata, silakan kamu melemparkan. Maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka terbayang olehnya Musa seakan-akan ia merayap cepat kerana sihir mereka. Maka Musa berasa takut dalam hatinya. Kami berfirman, jangan takut. Sungguh engkaulah yang unggul menang. Okey. Terima kasih Tuan Haji Kamarudin. Sama tak? Okey. Terima kasih. Tuan Haji, ayat ni Allah kata, oleh kerana tongkat dan tali mereka nampak real ular, Nabi Musa takut. Ada dua makna takut kat sini. Pertama, takut sebagaimana sifat manusia takutkan ular. Boleh tak kita kata, Nabi apa takut ular? Nabi mana boleh takut ular? Tuan-tuan dan perempuan, Nabi memang Nabi. Dalam masa yang sama, Nabi itu ada sifat kemanusiaan. Sifat kemanusiaan, takut ular, takut bahaya, berlindung pada senjata, takut binatang buas, tidak menjatuhkan maruah martabat kenabian. Okey, ustaz dia mengajar. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah Maha Berkuasa. Ular, kala jengking, harimau tak boleh beri mudarat, yang boleh beri mudarat Allah. Saya mengajar. Tiba-tiba harimau datang kat belakang. Orang lain semua lari. Saya tak nak lari dah, takut orang kata apa. Ustaz cakap tak suruh berfikir. Jadi saya diam je lah. Nak tunjuk pada orang ramai yang harimau tak boleh beri mudarat. Esok masuk berita, ustaz dibaham harimau. Sebab apa cuti? Masa tu orang lari, saya nombor satu lagi setuju kat cakap ni. Yalah, walaupun saya ngajar berubah-ubah tadi. Adakah menjatuhkan maruah martabat saya? Tak. Memang sifat manusia takutkan ular, sifat manusia takutkan benda bahaya. Tak menjatuhkan martabat saya pun. Nabi Musa manusia biasa juga. Takutkan benda bahaya, tidak menjatuhkan maruah martabat para nabi. Takutkan benda berbahaya, tidak menjatuhkan maruah martabat para nabi. Kerana memang normal Allah buat manusia takutkan bahaya. Nabi Musa AS, masa jumpa Allah kali pertama kan, Allah suruh capak tongkat, betul kan? Pom, capak tongkat. Pom, tongkat jadi ular. Nabi Musa takut. Allah kata, jangan takut, pegang. Tak adalah kata, apa ni aku nak lantik kamu jadi Nabi penakut. Macam tak layak jadi Nabi penakut. Tak. Takut bagi benda bahaya adalah sifat normal, sifat biasa bagi manusia, tidak menjatuhkan maruah martabat para Nabi. Okay, itu satu makna takut ular. Yang kedua, makna takut kat sini tahu tak apa dia? Nabi Musa bukan takut ular tu. Nabi Musa takut orang akan lebih rasa ular mereka lagi besar berbanding ular yang Allah buat melalui tongkat Nabi Musa. Nabi Musa tak takut ular tu. Maknanya ini tafsiran kedua. Nabi Musa tak takut kat ular tu. Sebab Nabi Musa tahu ular tu palsu. Nabi Musa takut, okey? Nabi Musa takut yang orang lain akan pandang ular tu sama kuasa dengan Allah Ta'ala punya ular melalui tongkat dia. Ataupun Nabi Musa takut orang lain akan pandang ular tu yang banyak-banyak tu lagi power daripada ular yang Allah bagi kat dia melalui tongkat dia. Itu Nabi Musa takut. Bukan Nabi Musa takut kat ular. Nabi Musa takut orang ramai akan lebih menganggap ular tu power. Itu point. Boleh? Jadi tafsiran kedua ni kononnya lah untuk menjaga martabat ketinggian Nabi Musa alaihissalam. Kita kata dua-dua tafsiran tu betul. Tafsiran pertama, tidaklah kita kata Nabi Musa jatuh martabat sebagai Nabi yang penakut. Tak, boleh cakap macam tu. Normal, semua manusia akan anggap takut benda yang berbahaya. Nabi Muhammad pun dalam peperangan berlindung balik batu, berlindung kat tempat bahaya. Boleh kita kata, awak Nabi, awak Rasul, jangan berlindung. Duduk tengah-tengah diri peperangan. Ini kalau kena panah, kena apa-apa, awak kan Nabi? Tak.
berbahaya. Tak adalah kata oleh kerana dia Nabi, dia kena duduk tengah-tengah. Kau tak lapar dalam peperangan. Apa datang, redha saja dekat Tuhan Allah Ta'ala. Tak ada cakap macam tu. Okey, baik. Sambung ayat seterusnya. Buku surat berapa tadi ayat tu? Baru kejap. Yang mana tu? Yang baru habis ni. Buku surat berapa? Ayat Yang 6. kita sedang terjemah ke yang Nabi Musa takut ni? 316 Ustaz. 316. Okey, makasih. Sama-sama. 316. Dan ini dua makna takut. Ini dua makna takut. Sama juga makna takut yang dalam surah Taha. Dalam cerita pasal takut, kita masuk lagi lah. Takut baru. Takut baru. Takut yang lain. Tengok surah Taha. Ada juga perkataan Nabi Musa takut. Nabi Musa takut kat sini. Okay, tengok muka surat 314. 314. Okey, 314. Okey. Ayat 45 dan 46. 43 sampai 46. 43 sampai 46. Tolong baca dia boleh. Puan Zakiyah tolong baca. 314 ayat 43 sampai 46. Boleh Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun kerana dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sedar dan atau takut. Kedua-duanya berkata, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami bimbang dia akan segera menyeksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua bimbang, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat." Okey. Bila terjemah bimbang tu nampak lagi sesuai kata-kata. Ketika mana Allah suruh Nabi Musa dan Nabi Harun pergi dakwah Fir'aun, apa kata mereka berdua? "Wahai Tuhan kami takut dia melampau dan menzalimi kami." Orang akan komplain. Nabi apa takut ni? Allah dah pilih awak jadi Nabi. Tak takutlah. Tuan-tuan dan puan-puan, makna kami takut kat sini bukan takut mati. Nabi Musa dan Nabi Harun tak takut mati. Takut kat sini ialah kami takut kalau mereka zalimi kami, kalau mereka penjarakan kami tak dapat nak sampaikan dakwah pada mereka dan orang lain. Jadi takut Nabi Musa kat sini bukan takut mati, tapi takut maksud tidak tercapai. Jelas Bukan maksud apalah Nabi takut mati, Allah pilih dia jadi Nabi tapi takut mati. Takut Fir'aun dengan pembesar-pembesar Fir'aun bunuh dia. Bukan Nabi Musa takut mati. Nabi Musa takut kalau aku dipenjarakan, kalau aku dikurung, kalau aku dibunuh, nanti dakwah yang Allah suruh aku sampaikan tak tercapai. Itu maksud takut kat sini. Waktu terjemah Puan Zakiyah tadi bimbang. Bimbang tu nampak sikit ke arah tafsiran saya tadi. Betul kan? Bila terjemah bimbang tu, khawatir, bimbang. Aku khawatir takut tak sampai maksud tadi. Boleh? Samalah takut bini. Takut bini jangan salah tafsir. Ada banyak tafsiran dia. Okey, tafsiran dia detail lepas ni kat bawah. Okey, kena tertarik insya-Allah jadi. Bini tak takut kat kita. Okey, baik. Tu aja dia kata lah. Okey, baik. Itu cerita lepas lah nantilah. Okey, dengan tertarik insya-Allah jadi. Okey, jelas Jadi jelas dua-dua makna takut kat sini. Sama ayat baru. Okey. Fa maka ayat 81. Fa maka lama tak sekala saya buka telefon pula. Tak dengar Ustaz, putus. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak ke? Jelas ke? Okey. Okey, baik. Dengar ke suara saya sekarang? Okey Ustaz, dengar. Okey, baik, tak apa. Faham maka lama tak kala al-qaum mereka telah mencampakkan qala telah berkata Musa oleh Nabi Musa ma apa yang okey jitum kamu datangkan
jitum, kamu datangkan, bihi, dengannya, as-sihru adalah sihir. As-sihru adalah sihir. Apa yang kamu datangkan dengannya adalah sihir. Inna sesungguhnya Allah sa kelak ataupun nanti yubtiluhu akan menghapuskannya. Yubtiluhu terjemah dia akan menghapuskannya ataupun akan membatalkannya. Dua-dua boleh. Membatalkannya, menghapuskannya, semua boleh lah. Okey. Maksud menghapuskannya, membatalkannya apa dia? Allah akan buat sihir kamu tak berkesan. Itu maksud ayat. Inna sesungguhnya Allah la tidak yuslihu akan menjadikan baik. Terjemah yuslihu akan menjadikan baik. Okay. He does not set right. Apa dia terjemah? Allah tidak akan menjadikan baik, betul, benar amalan al-mufsidin, orang-orang yang membuat kerosakan. Al-mufsidin, orang-orang yang membuat kerosakan. Okey, baik, tolong terjemahkan dia. Ayat baru kita, tolong terjemahkan dia. Tuan Imam Hilmi terjemahkan. Tuan Imam Hilmi boleh? Ayat 81 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala mereka telah mencampakkan, telah berkata oleh Nabi Musa, apa yang kamu datangkan dengannya adalah sihir. Sesungguhnya Allah kelak akan menghapuskan ataupun membatalkannya. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan baik amalan-amalan orang-orang yang membuat kerosakan. Okey. Ayat ni tunjuk Nabi Musa takut tak? Nabi Musa tak takut. Nabi Musa bukan takut ular tadi. Nabi Musa takut orang akan pandang ular tu besar juga. Orang akan ada perasaan kagum pada ular mereka juga. Ketika mana mereka campak ular-ular mereka, banyak tafsiran, ada kata 100 orang, ada kata 300 orang. Tapi dalam tafsir Ibn Katsir, Ibn Abbas kata jumlah mereka 70 orang. Walaupun kata-kata Ibn Abbas, kita masih lagi tak boleh pegang dengan, oh yakin confirm betul. Tak. Kerana apa? Cukup kita yakin sahirun tu 3 orang dan ke atas. Plural 3 orang dan ke atas. Berapa sebenarnya jumlah mereka? Wallahu a'lam. Kita tak boleh cakap dengan yakin. Okey, tafsiran Ibn Abbas tu pun boleh jadi betul, boleh jadi tidak betul. Ibn Abbas pun dengar daripada siapa? Ka'ab bin Al-Ahbar, seorang pendeta Yahudi yang masuk Islam. Pendeta Yahudi yang masuk Islam, dia yang sampaikan cerita-cerita Israiliyat dalam Islam. Dia tu boleh percaya ke tak? Masa dia masuk Islam, dia boleh percaya. Tapi cerita tu dia belajar masa dia golongan Yahudi dulu. Jadi cerita ni kita boleh dengar, kita nak terima pun boleh, tak nak terima pun boleh. Tak jadi masalah. Okey, baik. Nabi Musa cakap, apa yang kau datangkan ni sihir. Sihir memang tak akan berjaya. Allah pasti akan menghapuskan sihir. Itu point dia. Allah pasti akan membatalkan sihir. Maksudnya Allah yang akan buat sihir tu tak boleh beri mudarat. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat sihir 102 surah Baqarah. Boleh tak tengok? Ini sihir dalam surah Baqarah ni dipanggil sihir pemisah. Muka surat 16, tolong baca Datuk Effendi, boleh Datuk Effendi, muka surat 16. Ada Datuk Surat 16 kan? Ya, ayat 102. Ayat 102. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi syaitan-syaitan itu adalah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada 2 malaikat di negeri Babilonia, iaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cubaan, yakni bagi kamu. Sebab itu janganlah kafir.
maka mereka mempelajari dari keduanya. Ini malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Okey, cukup Datuk. Terima kasih Datuk Effendi. 3 poin saya. Mereka mempelajari ilmu sihir yang boleh memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Ini dipanggil sihir pemisah. Tengok isteri benci. Isteri tengok suami benci. Sebab apa benci? Tak tahu. Ini antara ilmu sihir lah. Kemudian Allah kata, mereka mempelajari ilmu yang tidak boleh beri mudarat pun kecuali dengan izin Allah. Allah izinkan berlaku. Allah tak izinkan benda itu tidak akan berlaku. Benda itu berlaku ke tak berlaku, orang yang belajar sihir ni Allah kata, orang yang belajar sesuatu yang akan beri mudarat pada mereka. Kita belajar ilmu sihir, sihir kita tu jadi ke tak jadi, sihir tu yang kita belajar akan beri mudarat pada diri kita. Itu poin dalam ayat. Sebab tu Nabi Musa cakap pada mereka, apa yang kamu bawa tu sihir. Allah pasti akan buat sihir tidak akan memberi efek. Itu poin dia. Dan Allah pasti akan buat orang-orang yang buat kerosakan ni, urusan dia, kerja dia jadi tak betul. Kaki tipu, kaki sihir, pencuri, macam-macam penjahat lagi lah. Nampak kaya sekejap, nampak berjaya sekejap. Tapi yakinlah penghujung hidup dia pasti tidak akan berjaya. Jadi Nabi Musa cakap pada penyihir-penyihir tu, kamu bawa ni sihir. Allah akan buat sihir kamu tidak akan berjaya. Dan penyihir-penyihir ni, bagus mana pun ilmu sihir dia, lama mana pun dia belajar sihir, Allah tak akan buat mereka menang. Itu maksud innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Ayat 102 surah Al-Baqarah ni juga boleh digunakan untuk orang kena sihir. Tadi kita dah refer ayat surah Yunus kita sekarang. Ayat 102 ni pun juga boleh digunakan, diamalkan, dibacakan, ditiupkan, dihembuskan kepada orang-orang yang kena sihir. Boleh? Tapi cukup baca saja ke? Adalah amalan-amalan tertentu kena amalkan untuk boleh ubat orang. Kalau sekadar baca saja terus jadi, insya-Allah kita semua boleh jadi perawat-perawat. Betul kan? Kalau baca terus jadi, kita semua boleh jadi perawat-perawat. Boleh? Adalah amalan-amalan lain yang kena buat untuk kita jadi perawat. Okey? Kalau orang suruh saya tak naklah susah hidup. Boleh? Tapi siapa nak jadi perawat, alhamdulillah. Okey, masuk ayat baru. Wadan yuhibku menetapkan. Terjemah yuhibku menetapkan. Allahu oleh Allah. Walaupun dia terjemah establish. Menetapkan oleh Allah al-haq kebenaran. Al-haq kebenaran bi dengan kalimah-kalimahnya, ketentuan-ketentuannya. Walaupun, terjemah walaupun kariha membenci al-mujrimun orang-orang yang berdosa. Al-mujrimun orang-orang yang berdosa. Ini ayat last kita, ayat terakhir. Latihan salamiah, tolong baca boleh latihan salamiah ayat terakhir kita. InsyaAllah Ustaz. Dan menetapkan oleh Allah kebenaran dengan kalimah-kalimahnya walaupun membenci orang-orang yang berdosa. Okey. Apa maksud ayat ni? Allah dah tentukan dalam kalimah-kalimahnya di Lauh Mahfuz. Maksud kalimah-kalimahnya apa dia? Di Lauh Mahfuz. Kebenaran pasti akan menang, kebatilan pasti akan kalah. Tu point dia. Allah dah tetapkan dah di Lauh Mahfuz. Allah sebut dalam surah Fatir, la tabdila li kalimatillah. Tiada siapa dapat ubah, dapat pindah ketetapan Allah di Lauh Mahfuz. Apa yang Allah tetapkan, kebenaran pasti akan menang, kebatilan pasti akan kalah. Walaupun orang kafir tak suka. Baik, habis ayat tu. Surah tu ringkas. Apa berlaku? Penyihir-penyihir akhirnya memeluk agama Islam. Tengok buku surat 3, 6, 9 balik. Boleh tak semua buka buku surat 3, 6, 9? Dah lewat saya baca, saya terjemahkan. Semua buka 3, 6, 9 boleh? Ayat 44, 45, 46. Semua buka.
Muka surat 369 ayat 44, 45 dan 46. Ketiga-tiga ayat semuanya bermula dengan alqaw, ulqiyah. Betul kan? Tengok bahasa Arabnya dulu. Page 369 ayat 44, 45, 46. Ketiga-tiganya bermula dengan alqaw, ulqiyah. Ketiga-tiga ni, tuan-tuan dan puan-puan, huruf asalnya apa? Basic wordnya apa? Ilqa. Macam mana eja ilqa? Alif lam qaf alif hamzah. Ilqa. Ejanya bahasa Arab alif hamzah duduk bawah, lam mati, qaf alif hamzah. Ilqa'u. Tu ejanya ku Arab. Ketiga-tiga word ni alqa dan ulqiyah. Ayat perkataan pertama ayat 44, perkataan pertama ayat 45 dan perkataan pertama ayat 46. Semuanya berasal pada ilqa, campak. Ilqa juga memberi makna menundukkan diri. Baik. Ayat 44, siapa campak? Penyihir, betul? Terjemah ayat 44, mereka mencampakkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka. Ayat 44, tu je terjemah saya cukup. 45, Nabi Musa campak tongkat. Lalu tongkat Nabi Musa sekali telan je. Sekali telan, habis semua sihir-sihir mereka. 46, fa'ulqiyas sahratu sajidin. Mereka mencampakkan kepala mereka untuk turun bersujud. Penyihir-penyihir ni mencampakkan kepala mereka daripada atas ke bawah untuk turun bersujud. Okey, kita tinggalkan ayat 45. Kenapa tinggalkan ayat 45? Sebab 45 ilqa tu Nabi Musa yang buat. Boleh? 44 dan 46 perbuatan ilqa itu dilakukan oleh siapa? Penyihir-penyihir. Jadi pengarang tafsir Hasyiah Sawi itu Syekh Muhammad bin Ahmad Al-Misri. Dia kata apa dia? Allah, dengar yang ayat penerangan terakhir. Allah boleh ubah manusia di antara dua ilqa. Betul? 44 mereka ilqa tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka as a kafir, sebagai orang kafir, betul? Mereka ilqa tali-tali mereka, tongkat-tongkat mereka, masa tu mereka kafir. Bukan sahaja kafir, nak lawan Nabi Musa. Dalam tempoh tak sampai beberapa minit, mereka mengilqakan kepala mereka ke lantai untuk jadi orang beriman dengan Nabi Musa AS. Betul? Mereka mengilqakan kepala-kepala mereka ke lantai untuk jadi orang beriman dengan Nabi Musa AS. Okey? Saya lupa nak refer pada tuan-tuan. Tengok muka surat 120. 164 ayat bawah sekali. 164 ayat bawah sekali. Allah kata wa ulqiyas saharatu sajidin. Ini pun sama juga. Muka surat 164 ayat 116 qala alqu, ayat 120 wa ulqiya. Muka surat 164, saya laju sikit. Muka surat 164 ayat 116 bermula qala alqu. Betul? Okey. Falamma alqaw. Ayat 120 wa ulqiya. Dua ilqa juga. Ayat 120 wa ulqiyas saharatu sajidin. Lalu mereka ilqakan kepala mereka untuk bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Sama kan? Jadi ulama kata apa dia? Punya hebat Allah. Nak ubah hati manusia perlukan seminggu ke? Perlukan sebulan ke? Perlukan setahun ke? Tak. Dalam hari yang sama, dalam jam yang sama, dalam waktu yang sama, Allah boleh ubah hati manusia antara dua ilqa. Penyihir-penyihir 70 orang ni, Ibn Abbas kata mereka 70 orang, mereka masa ilqa tali-tali dan tongkat-tongkat, masa tu mereka kafir. Tak sampai beberapa minit, mereka ilqakan kepala mereka ke lantai beriman dengan Allah Ta'ala. Berapa lama tempoh antara dua ilqa? Sehari, 2 hari, sejam, 2 jam, tak sampai. Entah-entah 5 minit dia campak. Banyak ular Nabi Musa campak. Tengok ular Nabi Musa, oleh kerana mereka ahli dalam bab sihir, mereka tahu dia bukan sihir ni. Kalau Nabi Musa punya sihir, master kita dah ajar. Kita punya headmaster dah ajar ilmu ni. Ni masalahnya kita punya master, kita punya headmaster pun tak tahu ilmu ni, maksudnya dia bukan sihir. Ini bukan sihir. Lepas Nabi Musa campak, lepas mereka campak, Nabi Musa campak, mereka tengok Nabi Musa pun dia bukan sihir, mereka terus sujud sebagai orang beriman dengan Nabi Musa. Tuan-tuan dan puan-puan, sama berlaku dengan Umar, betul? Umar keluar pada rumah bawa senjata nak
bunuh adik ipar dia masuk Islam. Nak bunuh Nabi Muhammad. Keluar rumah nak bunuh Nabi Muhammad. Tengok jumpa adik ipar masuk Islam, lalu jadi Islam. Dia keluar dengan niat bukan sekadar nak lawan Islam, nak bunuh Nabi. Keluar rumah Umar radhiyallahu. Allah ubah dalam perjalanan jadi Islam. Bahkan bukan sekadar Islam, jadi orang yang terbaik. Nabi kata kalau ada Nabi, dia yang selayak. Nak beritahu apa dia? Allah tak perlu masa yang lama untuk ubah hati seseorang. Dulu dia jahat gila, Allah tak perlukan seminggu untuk ubah dia. Petang kadang boleh jadi baik gila. Ibnu Abbas kata apa lagi di takhir? Mereka keluar pagi-pagi sebagai penyihir, mereka mati di petang sebagai syuhada. Pagi-pagi keluar rumah sebagai penyihir diraja nak lawan Nabi Allah. Petang-petang mereka mati sebagai syuhada. Kena bunuh dengan Fir'aun kan? Cerita dia mereka kena bunuh dengan Fir'aun. 70 orang ni Fir'aun bunuh mereka dengan cara menyalib mereka, palang mereka. Pagi-pagi mereka keluar sebagai tukang sihir. Petang-petang mereka mati sebagai syahid syuhada. Ceritanya apa dia? Allah tak perlu masa yang lama untuk ubah hati manusia. Sebagaimana daripada jahat nak ke baik tak susah bagi Allah, macam tu juga daripada baik ke jahat susah tak? Tak perlu pun. Dulu orang tu baik gila. Tak sangka. Tak sampai sebulan boleh jadi orang yang jahat gila. Jadi diri kita tak boleh ada rasa aku ni ustaz, aku ni orang baik, takkan aku mati jahat kot. Tak. Sebab tu kena doa sokma, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, jangan kau pesongkan kami setelah kau beri hidayah pada kami. Apa lagi doa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Okey, kita berhenti sini dulu. Sorry ambil masa lebih. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, minta maaf pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.